Tak perlu desak Muhyiddin lantik pemangku Perdana Menteri. Menurut pakar perlembagaan, terdapat banyak situasi sama sebelum ini apabila Perdana Menteri sakit atau berada di luar negara dan akan tiada pemangku, katanya. Tidak perlu ada sebarang desakan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk melantik pemangku Perdana Menteri ketika beliau sedang dikuarantin, kata pakar perlembagaan Prof. Saad Salim Faruqi. Perlembagaan tidak menyatakan apa-apa mengenai jawatan pemangku Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri dan terserah kepada Perdana Menteri sendiri sama ada akan melantik jawatan tersebut jika terdapat keperluan. Terdapat banyak situasi sama sebelum ini apabila Perdana Menteri sakit atau berada di luar negara dan tiada pemangku. Pada era komunikasi cyber ini, seorang Perdana Menteri dapat melakukan sebagian besar perundingan dan keputusannya melalui skrin digital dan melalui telefon. Jadi apa masalahnya soalnya? Pakar sains politik Wong Chin Huat juga mempersoalkan keperluan untuk melantik pemangku Perdana Menteri pada ketika ini. Kuarantin tidak bermaksud beliau hilang kemampuan untuk mentadbir, tidak seperti Perdana Menteri UK Boris Johnson ketika beliau berada di ICU. Malahan kes yang disahkan positif kemungkinan tidak akan kehilangan kemampuan untuk berfungsi. Jadi persoalan itu tidak timbul. Muhyiddin ketika melantik Kabinet Perikatan Nasional, beliau mengambil keputusan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, yaitu menamakan 4 menteri kanan tetapi bukan timbalan Perdana Menteri. Ketika membuat pengumuman tersebut, beliau mengatakan bahawa kedudukan keempat-empat menteri kanan itu adalah setaraf. Meskipun tanpa kehadirannya, mesyuarat kabinet akan dipengerusikan oleh Azmin Ali yang merupakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Semalam, pejabat Perdana Menteri mengumumkan bahawa Muhyiddin telah diuji negatif daripada wabak COVID-19 susulan kehadirannya dalam mesyuarat pasca kabinet di Pejabat Perdana Menteri PMO di Putrajaya pada Rabu lalu yang dihadiri seorang pegawai yang positif COVID-19. Pegawai itu sedang dirawat di hospital, sementara Muhyiddin sedang menjalani 14 hari kuarantin. Free Malaysia Today melaporkan bahawa pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Audit Negara turut menjalani kuarantin. Pada masa lalu, pemangku Perdana Menteri telah dilantik seperti sewaktu Abdul Razak Hussein mengambil alih kerajaan pada tahun 1959. Selama 3 bulan ketika Tunku Abdul Rahman memutuskan untuk memberi tumpuan memperkukuhkan UMNO. Bekas timbalan Perdana Menteri Dr. Ismail Abdul Rahman, pemimpin veteran MIC VT Sambantan, Presiden MCA Ling Leong Sik dan bekas timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah antara mereka yang pernah dilantik sebagai pemangku Perdana Menteri sebelum ini. Malaysia kini sedang berusaha menghubungi pejabat Perdana Menteri untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara ini. Dalam perkongsian berita yang sama, AG disahkan negatif COVID-19, jalani kuarantin di rumah 2 minggu selepas beliau hadir ke mesyuarat pasca kabinet bersama seorang pegawai positif COVID-19. Peguam Negara Idrus Harun bakal menyambut Aidilfitri di bawah kuarantin rumah selepas menghadiri mesyuarat pasca kabinet yang turut dihadiri seorang pegawai yang disahkan positif COVID-19. Idrus mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa dia telah diuji negatif tetapi masih perlu dikuarantin di rumah selama 2 minggu. Saya boleh mengesahkan bagi diri saya hasil saya negatif, tetapi sebagai kontak rapat, saya telah ditempatkan di bawah kuarantin selama 14 hari menurut Seksyen 15 Akta 342, katanya dalam pesanan WhatsApp hari ini. Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Jangkitan 1988 meliputi pemerhatian atau pengawasan terhadap kontak rapat dan menyatakan bahawa seseorang pegawai diberi kuasa boleh memerintahkan supaya mana-mana kontak menjalani pemerhatian di mana-mana tempat dan bagi apa-apa tempoh yang difikirkannya patut atau menjalani pengawasan sehingga dia boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Idrus mengulas laporan bahawa
Selain Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga diuji negatif tetapi perlu menjalani kuarantin, pegawai-pegawai atasan dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Audit Negara telah diarah kuarantin setelah terdedah kepada pegawai tersebut. Pegawai yang positif COVID-19 itu kini menjalani rawatan di hospital. Malaysia kini sedang menghubungi SPRM dan Jabatan Audit Negara untuk mendapatkan ulasan. Dalam pada itu, Ketua Audit Negara disahkan positif COVID-19. Tugas Nik Azman Nik Abdul Majid akan diambil alih buat sementara waktu oleh timbalannya. Jabatan Audit Negara NAD mengesahkan kesahihan memo oleh Ketua Audit Negara Nik Azman Nik Abdul Majid yang memberitahu timbalannya bahawa dia positif COVID-19. NAD mengesahkan bahawa memo itu dikeluarkan oleh Ketua Audit Negara Malaysia. Ia dimaksudkan untuk menjadi memo dalaman dan tidak didedahkan dengan pihak luar. Tujuan memo tersebut adalah untuk memastikan kelancaran pentadbiran NAD sekiranya tidak ada ketua auditor, kata jabatan itu dalam satu kenyataan hari ini. Memo itu tular di media sosial semalam setelah dilaporkan bahawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan menjalani kuarantin 14 hari setelah seorang pegawai kanan kerajaan yang hadir dalam mesyuarat pasca kabinet pada Rabu lalu positif COVID-19. Dalam memo itu, Nik Azman berkata dia telah disahkan positif COVID-19 dan akan dikuarantin di hospital. Untuk memastikan NAD terus berjalan dengan lancar, katanya, timbalan ketua auditor akan mengambil alih tugasnya buat sementara waktu. Sebab COVID-19 disebut dalam memo adalah untuk menunjukkan tindakan yang perlu dan segera serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengekang kemungkinan penyebaran COVID-19 di kalangan pegawai dan anggota NAD, kata kenyataan itu. Jabatan itu juga berkata, semua kontak rapat sudah diberitahu semalam untuk tindakan sewajarnya. Sementara bangunan yang terjejas, Blok F2 Kompleks F di Prison 1, Putrajaya juga telah dibersihkan dan dibasmi kuman semalam. Kita beralih ke perkongsian berita yang seterusnya. Kenapa lantik semula Syekh Husin dalam Perda ketika masih ada kes mahkamah? Hanif Katri mempersoalkan pelantikan semula timbalan Ketua UMNO Pulau Pinang itu yang masih berdepan kes mahkamah yang difailkan Lembaga Pengarah Perda sebelum ini. Bekas pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda, Hanif Katri Abdullah mempersoalkan pelantikan semula timbalan Ketua UMNO Pulau Pinang Syekh Husin Maidin ke dalam lembaga Perda. Hanif mempertikaikan pelantikan itu berdasarkan dua tuntutan sivil terhadap Syekh oleh bekas lembaga Perda semasa era BN atas 2 plot tanah yang dikatakan dijual di bawah nilai pasaran. Syekh Husin yang dilantik sebagai timbalan Ketua Perda dari tahun 2013 hingga 2019 baru-baru ini dilantik semula sebagai ahli Lembaga Pengarah Perda. Sementara bekas pengerusi Perda dan ahli Parlimen Tasik Gelugur Sabudin Yahya yang berdepan tindakan undang-undang bersama Syekh Husin telah dilantik sebagai pengerusi Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra. Malaysia kini coba menghubungi Syekh Husin untuk mendapatkan komen. Dalam catatan Facebooknya hari ini, Hanif Katri menyebut bahawa kedua-dua saman itu masih dibicarakan di mahkamah. Sememangnya ia adalah tanggungjawab dan kuasa serta budi bicara Menteri di Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang terkini yaitu Dr. Abdul Latif Ahmad untuk membuat lantikan ahli lembaga Perda yang berkaitan. Namun, persoalan yang penting yang perlu dibincangkan di sini adalah bukankah integriti dan tadbir urus agensi Perda akan dipersoalkan rakyat sebagai bakal terjejas dengan pelantikan semula seorang bekas timbalan pengerusi dan ahli lembaga Perda terdahulu yang masih menghadapi tindakan dan tuntutan sivil yang diambil terhadapnya oleh Perda sendiri di atas kuasa tindakan antara lain misfines dalam jawatan dan atau kemungkinan tanggungjawab fidusiari.
Sebagai bekas pengurusi Perda, masih menjadi tanggungjawab saya untuk mengutarakan kemuskilan berhubung pelantikan semula Dr. Sheikh Hussein Maidin sebagai ahli lembaga Perda kerana ia mencetuskan pelbagai persoalan, katanya. Hanif mempersoalkan bagaimana Sheikh Hussein dapat menjalankan tugasnya ketika kedua-dua kes itu masih belum selesai di mahkamah. Apa pula masa hadapan kedua-dua tindakan mahkamah yang diambil oleh Perda terhadap mereka yang disaman itu, dan adakah kedua-dua tindakan mahkamah itu akan dikompromikan berlawanan dengan kepentingan Perda dan penduduk luar bandar dan miskin negeri Pulau Pinang? Bagaimana pula dengan moral dan tanggungjawab serta hak pihak pengurusan dan pegawai serta kaki tangan Perda yang telah bertungkus lumus membantu ahli lembaga terdahulu dalam menyediakan bahan-bahan serta keterangan-keterangan yang membantu keputusan oleh lembaga terdahulu untuk mengambil kedua-dua tindakan mahkamah terbabit? Dan adakah pula kedudukan dan keselamatan pihak pengurusan, pegawai dan kaki tangan Perda berkenaan juga akan dikompromi dan terjejas? Soalnya, Hanif kemudian mendesak Abdul Latif untuk mempertimbangkan semula pelantikan Sheikh Hussein. Pada 2016, laporan Ketua Audit Negara 2015 telah menyebut Perda dan Shahabuddin didakwa menjual tanah di bawah harga pasaran dan menyebabkan kerugian. Pada 13 dan 14 Februari, Perda mengemukakan dua tuntutan terhadap Shahabuddin, Sheikh Hussein dan bekas lembaga pengarah atas dua penjualan tanah yang didakwa dilakukan di bawah nilai pasaran. Kedua-dua kawasan seluas 9.36 ekar itu berada di Kampung Tok Keramat, Nibong Tebal bernilai RM17.7 juta dan 5.8 ekar di Sungai Baung, Jawi bernilai RM1.9 juta. Hanif mendakwa kes-kes tersebut melibatkan tuduhan penipuan, penyalahgunaan kuasa dan kecuaian. Bagaimanapun, Shahabuddin menafikan melakukan sebarang kesalahan dan mempertahankan tindakan itu dengan mengatakan bahawa tanah Kampung Tok Keramat dijual dengan harga murah pada harga RM1.2 juta kerana terletak berhampiran sungai dan terdedah kepada hakisan tanah. Dalam perkembangan berita yang terakhir, MP Tebrau nafi mahu keluar PKR, dakwa pernah tolak jawatan menteri. Chong berkata demikian sebagai mengulas dakwaan yang mengatakan dia akan menubuhkan NGO Gerakan Ekososial sebagai strategi keluar dari PKR. Ahli Parlimen Tebrau Stephen Chong Xiao Yun dari PKR menafikan akan keluar parti, malah mendakwa pernah menolak jawatan Menteri Kabinet dari pihak lain ketika kerajaan pusat bertukar pada Mac lepas. Saya kecewa dalam beberapa hari terakhir ini kerana ada kenyataan yang secara khusus menyebut nama saya dan dua yang lain bahawa kami telah menubuhkan NGO sebagai strategi keluar dari PKR kerana tidak ada tempat untuk kami dalam PKR kerana sokongan kami sebelum ini dengan mereka yang meninggalkan parti untuk membentuk kerajaan PN Perikatan Nasional. Semasa kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, saya malah menolak tawaran jawatan menteri penuh dari pihak lain. Oleh itu, saya tetap komited untuk melayani rakyat, cita-cita keadilan sosial dan agenda reformasi untuk semua rakyat Malaysia, kata dalam satu kenyataan hari ini. Chong mendakwa desas-desus berkenaan didalangi seterus politiknya di Parlimen Tebrau dan parti-parti politik yang lain. Portal Free Malaysia Today semalam memetik sumber dalaman parti bahawa seorang lagi ahli Parlimen PKR bersedia meninggalkan parti itu. Dikenali sebagai langkah Sheraton, pada 24 Februari bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali dan 10 ahli Parlimen yang lain bersamanya bertindak keluar dari PKR dan menubuhkan blok bebas di Dewan Rakyat. Bekas ahli Parlimen lain yang terlibat ialah Zuraida Kamarudin Ampang, Saifuddin Abdullah, Indra Mahkota, Kamarudin Jaafar, Bandar Tun Razak, Mansur Othman, Nibong Tebal, Rashid Hesnon, Batu Pahat, Ali Biju Sheraton, Willy Mongin, Puncak Borneo, Jonathan Yasin Ranau dan Santara Kumar Segamat. Baru Bian Selangau yang turut terlibat bertindak keluar dari PKR, namun kemudian meninggalkan kumpulan Azmin dan menyatakan sokongan kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad.
Cong antara wakil rakyat diramalkan pada awalnya akan menyertai langkah Azmin, tapi tidak berbuat demikian. Krisis politik negara dikenali sebagai langkah Sheraton adalah pertemuan antara Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan bersama beberapa ahli Parlimen Bersatu yang lain dan kumpulan Azmin dengan ahli Parlimen BN dan PAS pada malam sebelumnya. Susulan pertemuan itu, Bersatu mengumumkan keluar dari gabungan Pakatan Harapan bersama-sama dengan kumpulan Azmin dan bergabung dengan BN, PAS dan GPS. Langkah itu akhirnya menyebabkan kejatuhan kerajaan PH dan Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri baru Perikatan Nasional. Sementara itu, Chong menjelaskan bahawa NGO yang ditubuhkan pada Mac lalu adalah untuk mengumpulkan sumbangan dan merekrut sukarelawan bagi memberikan perkhidmatan di kawasannya setelah kejatuhan kerajaan PH. Selepas kejatuhan kerajaan PH, saya menulis dalam satu kiriman pada 3 Mac bahawa sudah hampir waktunya saya perlu kembali ke bidang audit dan percukaian kerana jumlah kes yang dikendalikan oleh pusat perkhidmatan saya telah berkurang hampir 80% di 2 hari pertama bulan Mac. Pembantu saya tiba-tiba mempunyai masa lapang, tetapi mereka ingin mengekalkan sekurang-kurangnya 50% tahap perkhidmatan yang biasa kami berikan dalam 22 bulan lalu. Oleh itu, sebuah NGO bernama Gerakan Ekososial ditubuhkan pada bulan Mac 2020 untuk membantu kami mengumpulkan dana serta merekrut sukarelawan untuk bekerja. Semua sumber berita dari Malaysia Kini online.